Tidak ada yang berbaki mereka Raja Ghassan Oh, di Syam. berkuasa lah. Sekejap idza ghaba, okey, jelas dah. Wa kana man haula, betul lah, penguasa. Wa kana, ketika itu orang penguasa Di sekitar Rasulullah SAW telah tunduk kepadanya, kepada baginda. Tidak ada yang berbaki mereka Raja Ghassan di Syam, yang kami takutkan akan datang menyerang kami. Aku tidak menyadari mereka lelaki Ansar itu telah datang dan berkata, sesungguhnya sesuatu telah berlaku. Aku bertanya kepadanya, apakah ia? Adakah Ghassan datang? Dia menjawab, lebih dahsyat daripada itu. lebih dahsyat daripada itu. Rasulullah SAW telah menceraikan isteri-isterinya. Aku pun pergi dan ternyata terdengar, dalam kurungan terdengar, tangisan daripada rumah-rumah mereka kesemuanya. Sedangkan Nabi SAW telah naik di bahagian atas rumahnya, dan di hadapan pintu bahagian atas rumah itu ada penjaga. Aku pergi kepadanya dan berkata, mintalah izin untukku masuk. Lalu baginda SAW mengizinkan untukku dan aku pun masuk. Ternyata Nabi SAW sedang berada di atas tikar yang telah memberi bekas pada sisi badan baginda. Di bawah telah memberi bekas pada sisi badannya, sisi badan, pada badan, bahagian tepi badan lah. pada badan. Macam tu rusuk lah, bahagian rusuk lah. Sebab Nabi tidur ngeri, bahagian rusuk lah, terus rusuk je. Bahagian sisi baginda. Tikar yang, ternyata Nabi SAW sedang berada di atas tikar yang telah memberi bekas pada bahagian rusuk baginda. Di bawah kepala baginda pula ada sebuah bantal yang diperbuat daripada kulit yang berisikan sabut kurma. Sabut kurma. Kurma ada sabut ke? Sabut macam kelapa. Tengok sana. Guna lepas tu? Di sana juga terdapat kulit-kulit yang belum disamak. Uhubun mu'allaqah wa qarazun. Dan Kulit-kulit yang belum disamak lagi, yang digantung dan dedaunan yang digunakan untuk menyamak kulit. qaraz. Aku menyebutkan apa yang aku katakan kepada Hafsah dan Ummu Salamah, serta apa yang dikatakan kembali oleh Ummu Salamah kepadaku. Jadi ini ada ni radat ni. Jadi itu tadi tu kena takdil tadi tu. Dan apa yang Dikatakan kembali, apa yang dijawab kepadaku, dijawab kembali kepadaku. Dijawab kembali kepadaku oleh Ummu Salamah. Lagi aku menyebutkan apa yang aku katakan kepada Hafsah dan Ummu Salamah, serta apa yang dijawab kembali kepadaku oleh Ummu Salamah. Rasulullah SAW pun tertawa. Baginda tinggal di tempat itu selama 29 malam. Kemudian baginda turun. जिसके अंदर खजूर के छाल बढ़ी हुई apa kulit pokok tamar. kulit Kulit pokok tamar atau seumpamanya sabut. Kulit pokok tamar atau seumpamanya. Ini sabut. sabut, mungkin dia guna sabut juga kot untuk benda tu. Dia tulis apa? Sabut apa? Sebuah bantal yang dibuat dari kulit yang berisikan sabut. Oh, dia kena sebut lah. Leaf tu memang khas untuk pokok tamar. Sabut pohon tamar. Jadi uhubun mu'allaqah. पहलो पढ़ गए मंत्री चांद काले लटके हुए थे और नगीन निगास. Dia uhub ni dia ambil itu idza dubighal ihab faqad kufra. Dia memang khusus untuk yang belum disamak. Uhub Jenis kulit binatang yang belum disamak. Sure. Ataupun kulit binatang.
Pak Uhub ni dia ada ihtimal lah, makna kulit secara mutlak kan. So bila dah disamak dia dipanggil apa? Dia dipanggil jil. Belum disamak dia panggil Uhub. Ada ke dalam mentafsirkan macam tu? Wa idza uhubun mu'allaqah. Kita buh kulit je lah. Kulit. Tak. Di sana juga terdapat kulit-kulit yang digantung dan dedaunan yang digunakan untuk menyamak kulit. Daun qaras sebut nama dia. Itu nama. Betul. Lepas tu baru tulis dia punya syarahan dia. Dan daun koros. Daun, lepas tu baru tulis daun qaras, iaitu yang digunakan untuk menyamak kulit. Jadi faraddat ni tak boleh tadi macam terjemahan kita buat tu, sebab maqulah ni adalah perkataan Sayyidina Umar. Tadi kita terjemah apa? Maka Ummu Salamah telah seolah perawi yang cakap, kan? Orang ketiga yang cerita tentang kisah antara dua orang, sedangkan ini Sayyidina Umar sendiri yang telah sebut. Ini yang bawah ni lah. Ummu Salamah tidak mahu menjawab kembali. Faraddat. Yang kalau ni faraddadat, satu riwayat lain. Satu riwayat lain fabarazat. Yang tu yang tanda tadi tanda bintang tu Tanda maksudnya tak confirm. tak confirm kan. Dia ada, maksudnya kalau macam tu selaraskan dengan bawah, maka dia telah menjawabku begitu. Macam tu je lah. Maksudnya ni dia telah menjawab menjawabku, ataupun dia telah menjawab kembali. Kalau ulang tadi jelas lah, mudah sikit. Maka dia telah mengulang-ulang kataannya tu. Kalau fabarazat lagi payah nak terjemah apa dia punya maksud dia. Dia telah menjawab kembali kepadaku begitu. Maka dia telah menjawab kepadaku begitu. Okey, yang atas tu, yang raja-raja sekeliling tu, Rasulullah qad istaqama lahu. Ada masalah nombor ke? Masalah nombor ke? Nama Syekh Bukhari, kalau ikut yang Budi ni Ishaq bin Mansur, tapi kalau ikut yang Syafi'i Ishaq bin Mansur. Oh, bin tu. Tak ada khilaf ke? Tak ada bahas riwayat. Apa dia tadi? Telah apa? Qad istaqama lahu secara apa? Dan aku di sekitar Rasulullah SAW telah tunduk kepadanya. Tunduk. Istaqama lahu tu tunduk. Man hawlahu qad istaqama wa dhahaba al-khawfu man kana hawlahu min al wa dhahaba al-khawfu mimman kana hawlahu. Qad istaqama. Dan orang-orang, dan ada orang-orang yang di sekeliling Rasulullah dari kalangan pembesar telah tunduk kepada Nabi. Bolehlah tu sementara. Di kalangan Raja Arab je ni, bukan orang Parsi.
Bismillahirrahmanirrahim. As-sanad muttasil minna ila al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'an. Qala haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Hisham qala akhbarana Ma'mar 'an az-Zuhri qala akhbaratni Hind بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وهو يقول لا إله إلا الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة ماذا أنزل من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات كم من كاسية في الدنيا عارية أتبن عارية يوم القيامة. قال الزهري وكانت هند لها أزرار في كميها بين أصابعها. Abdullah bin Muhammad menyampaikan kepada kami, Hisham menyampaikan kepada kami, Ma'mar mengkhabarkan kepada kami daripada Az-Zuhri katanya, Hindun binti Al-Harith mengkhabarkan kepadaku daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha katanya, Nabi SAW bangun pada satu malam sambil bersabda, tidak ada Tuhan yang sebenarnya berhak disembah melainkan Allah. Sambil bersabda sambil berkata la ilaha illallah. Dan berkata la ilaha illallah. Tak payah terjemah sebab la ilaha illallah Nabi sebut, kemudian itu yang ke depan tu, ayat tu sebagai zikir awal sebut. Kemudian apakah fitnah yang turunkan malam ini? Madza unzila al-lailah min al-fitnah. Apa dia? Si mana? Apakah fitnah yang diturunkan? Kis qadar fitnah ajrat ko nazil. Madza unzila al-lailah min al-fitnah. Apakah fitnah yang diturunkan malam ini? Apakah pembendaraan yang diturunkan? Itu bukan soalan tu. Ada soalan ke? Bukan soalan. Itu ayat ta'jub je. Nabi tahulah. Nabi dah tahu dah. Madza unzila al-lailata min al-fitnah. Madza unzila min al-khazaini. Kalau kat dalam Urdu ni kis qadar fitnah ajrat ko nazilwe. Maksudnya betapa fitnah. Betapa kan? Maksudnya tujuh tajuk. Betapa fitnah yang diturunkan pada malam ini. Betapa fitnah yang diturunkan malam ini. Betapa khazanah yang diturunkan. Betapa pembendaraan yang diturunkan pada malam ini. Kemudian siapakah yang membangunkan penghuni rumah? Siapakah yang kui hai jo ko jaga dia. Siapakah yang boleh membangunkan, mengejutlah. Siapakah yang boleh mengejutkan penghuni bilik? Maksudnya isteri Nabi lah. Siapakah yang boleh mengejutkan penghuni bilik? Jadi itu dia tak? Maksudnya isteri Nabi. Isteri Nabi. Berapa ramai orang yang berpakaian di dunia tetapi telanjang di hari kiamat nanti. Az-Zuhri berkata Hindun memiliki butang. Ni apa kulit? Butang. Hindun memiliki butang pada lengan bajunya antara jari-jarinya. Pakai baju tutup, ada butang ke. Jaga tak nak bagi terangkat. Dan Hindun tu perawi yang tu, dia mempunyai butang pada lengan bajunya di antara jarinya. Maksudnya butang tu dibutang kat tengah jari. Macam pakai handsaw sekarang ni kan. Itu selingan lah tentang Hindun perawi ni. Itu dia punya munasabah dengan tajuk ni. Rasulullah bersederhana dalam soal pakaian dan hambaran kan. Kalau hadis pertama tu jelas munasabah dia.
Yang kedua tu, yang hujung tu, kam min kasiyatin fid dunya ariyatin yaumil qiyamah. Maksudnya dari segi pakaian lah. Bila pakai pakaian macam tu halus sampai nampakkan badan, maka dia keluar daripada cara pakaian disukai oleh Nabi SAW. باب ما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثني اسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصي قال حدثني ابي قال حدثتني ام خالد بنت خالد قالت اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثياب فيها خميصه سوداء فقال من ترون نكسو هذه الخميصه فاسكت القوم فقال ائتوني بام خالد فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فألبسنيها بيده وقال أبلي وأخلقي مرتين فجعل ينظر إلى علم الخميصة ويشير بيده إلي ويقول يا أم خالد هذا سنا يا أم خالد هذا سنا والسنا بلسان الحبشة الحسن. قال إسحاق حدثتني امرأة من أهلي أنها رأته على أم خالد. Hadis ni pun tadi dah ada, bila ada tambahan yang berbeza. Kemudian apakah doa buat orang yang memakai pakaian baru? Doa orang yang pakai pakaian baru. Abu Walid menyampaikan kepada kami, Ishaq bin Sa'id bin Amr bin Sa'id bin Al-As menyampaikan kepada kami, katanya bapaku menyampaikan kepadaku, katanya Ummu Khalid binti Khalid menyampaikan kepadaku, katanya didatangkan, dibawa kepada Rasulullah SAW sejenis pakaian yang mana padanya terdapat khamisah hitam. Sejenis pakaian, pakaian je. Pakaian. Dibawa kepada Rasulullah SAW pakaian yang mana padanya terdapat khamisah hitam. Itu kain yang bercampur dengan sebelah khamisah. Baginda sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Nabi SAW dibawa banyak pakaian. Antara tu dia ada khamisah, dia ada corak-corak. Nabi tanya, nak bagi siapa ni? Itu maksudnya, jadi tak sampai. Nabi SAW dibawa kepada Rasulullah SAW dengan pakaian. dia siap ni. So kita cuma kain kan. Khamisah ni baju ke kain? Cadar kan? Kain yang bercampur dengan sutra. Sambung dengan sutra. Kalau yang aku dibuat lepas kaki. Sebelum ni macam tu ke? Kisaun murabba' aswad apa sebelum ni? Nafas yang berwarna hitam berbentuk segi empat segi yang bercorak. Corak tu je kan. Dia punya beza khamisah ni kan, Nabi SAW lepas tu minta ambajaniyah tu, dia tak ada alam tu, beza dia, bukan sutra. Jadi dia sesuai untuk perempuan lah, pergi kat perempuan. Telah dibawa kepada Rasulullah SAW kain-kain yang ada di antaranya yang di antaranya sehelai khamisah. Dia baru jadi. Yang di antaranya sehelai khamisah berwarna hitam. Sebelum ni tak ada perkataan hitam ni kan. Riwayat ni menambah tafsir lah. Dibawa kepada Rasulullah SAW kain-kain yang di antaranya sehelai khamisah hitam. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah menurut kalian yang sesuai kita pakaikan khamisah ini? Kita berikan. Naksu ni beri. Siapakah menurut kalian yang sesuai kita berikan khamisah ini? Orang ramai terdiam. Baginda bersabda, datangkan kepadaku Ummu Khalid. Lalu aku pun didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda didatangkan, dibawa lah. Aku dibawa kepada Nabi SAW. Lalu aku dibawa kepada Nabi SAW. Kemudian baginda memakaikannya kepadaku dengan tangannya dan bersabda, bukan memakai ni, memberi. Al-Basani pakai lah. Mungkin Nabi letak belakang dia macam mana. Kemudian Abli sebelum ni kita dah terjemah. Semoga engkau memakainya sehingga lusuh kan. Doa abli wa akhliqi, itu pun doa untuk kita orang pakai baju. Abli wa akhliqi, semoga pakai lama, sehingga semoga engkau memakainya sehingga lusuh dan buruk kan dari zimah.
Semoga engkau memakainya sehingga rosak dan busuk. Dalam kurungan semoga engkau panjang umur. Bawah semua. Sebanyak 2 kali. Dia mengucapkan sebanyak 2 kali. Kemudian Setelah itu baginda melihat kepada gambar yang ada di khamisah sambil mengisyaratkan dengan tangannya kepadaku. bukan gambar, corak. Melihat setelah itu baginda melihat kepada corak yang ada di khamisah sambil mengisyaratkan dengan tangannya kepadaku dan bersabda, wahai Ummu Khalid, ini cantik. Wahai Ummu Khalid, ini cantik. Jap. Tak boleh. Kita kena zahirkan perkataan tu sana. Ini sana. Ya Ummu Khalid, ini sana. Ya Ummu Khalid. Sana adalah sana dalam bahasa Habsyah maknanya cantik. Wahai Ummu Khalid, ini sana. Wahai Ummu Khalid, ini sana. Lafaz as-sana menurut bahasa Habsyah bererti al-hasan, iaitu cantik. Iaitu cantik. Baginda mengulanginya sebanyak 2 kali. Ishaq berkata, seorang perempuan dalam kalangan ahli keluargaku menceritakan kepadaku bahawa dia melihatnya, yakni pakaian tersebut pada Ummu Khalid. Ala Ummu Khalid tu bukan pada. Ala maksudnya dipakai oleh Ummu Khalid. Dipakai oleh Atas badan lah. Maksud ala Ummu Khalid atas badan dia kan. Sekali lagi. Seorang perempuan dalam kalangan ahli keluargaku menceritakan kepadaku bahawa dia melihatnya, yakni pakaian tersebut dipakai oleh Ummu Khalid. Bismillahirrahmanirrahim. Babut taza'furi lirrijal. Bab larangan daripada memakai za'faran buat kaum lelaki. Larangan? Tak ada larangan lah. Babun Larangan dalam hadis lah. Tajuk dia bab bab berkaitan kaum lelaki ataupun hukum memakai za'faran buat kaum lelaki. cerita dia babun nahi. Oh, ada nahi eh? Nahi. Macam tak ada. Dalam ni tak ada. Tak ada naskah tapi tulis ada, tapi dalam ni tak ada. Babut taza'fur je. Babut taza'furi lirijal. Bab hukum memakai za'faran buat kaum lelaki ataupun bagi kaum lelaki. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. Musaddad menyampaikan kepada kami, Abdul Warith menyampaikan kepada kami daripada Abdul Aziz daripada Anas, katanya Nabi SAW melarang lelaki daripada memakai za'faran. باب الثوب المزعفر. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران. Bab kain yang dikenakan za'faran. Yang dikenakan Yang dikenakan Yang dicelup. Kain yang dicelup lah. Celup dengan za'faran. Bab kain yang dicelup dengan za'faran. Abu Nu'aim menyampaikan kepada kami, Sufyan menyampaikan kepada kami daripada Abdullah bin Dinar daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma, katanya Nabi SAW melarang orang yang sedang berihram untuk memakai kain yang dicelup dicelupkan wars, iaitu sirih wangian atau za'faran. Itu kita dah betulkan sebelum ni. Wars ni adalah sejenis tumbuhan yang digunakan untuk mencelup pakaian. Sebelum bukan sejenis wangian, dia tumbuhan.
Za'faran ma'ruf. Tapi dia ada bau jugalah warsu. Dia ihram tu makna dia mestilah ada bau kan? Bau larang. باب ثوب الأحمر وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا وقد رأيت في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه. Bab pakaian berwarna merah. Abu Walid menyampaikan kepada kami, Syu'bah menyampaikan kepada kami daripada Abu Ishaq, dia mendengar Al-Bara' radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW seseorang yang memiliki tinggi yang sederhana dan kurungan tidak terlalu tinggi dan tidak juga pendek. Sesungguhnya aku melihatnya memakai hullah berwarna merah. Dan hullah ni dia ada nota kaki, kata kain di bahagian atas rida dan bawah izar. Hullah Mesti ridak ke hullah? Tak semestinya. Hullah ni satu set. Suit. Suit. Memakai suit berwarna merah. Hullah kita buat suit. Tak payah hullah dah, terus suit. Suit. Memakai satu suit pakaian berwarna merah. Sesungguhnya aku melihatnya memakai satu suit berwarna merah. Suit pakaian berwarna merah. Lagi? Tidak pernah aku melihat sesuatu yang lebih baik dalam kurungan lebih cantik daripada ini. Dua kali hilang kurungan. Satu je. Lebih baik je. Kalau baik, kalau ni cantik lah, yang lebih indah. Indah lah. Yang lebih indah daripada baginda minhu. Babul mitharatil hamra. Bab alas berwarna merah. Alas berwarna merah. Jadi disyarahkan apa maksud misarah. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أشعث عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ب7 عيادة المريض واتباع الجنائز والتشميط العاطس ونهانا عن لبس الحرير والديباج والقسي والاستبرق والمياثر الحمر. Di sini ada wanahana an sab'in. Ada tadi? Tak baca. Wanahana an 7. Oh. Sini wanahana an je. Tak ada 7. 7 ni tak ada. Lubsil amarana bi7 wanahana an lubsi. Tak ada 7. Soalnya Qabisah menyampaikan kepada kami, Sufyan menyampaikan kepada kami daripada Ash'ath, daripada Muawiyah bin Suwaid bin Muqarrin, daripada Al-Bara' radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW memerintahkan kami untuk melakukan 7 perkara, iaitu menziarahi orang sakit, mengiringi jenazah dan mendoakan orang yang bersin. Juga melarang kami daripada tak cukup 7 kan? Tak cukup. Jadi bahaskan mana baki lagi. Kemudian Juga melarang kami daripada memakai sutera. 7 tu buang lah. Memakai sutera dibaj. Memakai sutera dan dibaj. Sebelum ni terjemah sutera halus. Salah satu jenis sutera. Sebelum ni kan dia terjemah sutera halus. Tulis sutera halus lah. Sutera halus. Tak sama terjemahan orang lain lah. Sutera halus. Qasi, sutera campuran. Ini kita dah syarahkan. Qasi ni sutera campuran Sutera campuran, bukan sutera campuran. Berjalur tu. Kain yang berjalur sutera. Dia tak solid lah. Tapi dia kita sebut sutera campuran. Yang main dia tu bukan sutera. Sutera campuran. Kain yang berjalur sutera. Kemudian Istabrak, sutera kasar. sutera kasar. Dan alas warna merah. alas warna merah. Dia daripada sutera juga tu. Qala an-Nawawi huwa bi kasri mim. Apa ni? Fata' min harir, wita' min harir, atau suf atau ghairihi. Qila innahu julus wa batil. Qala bi huwa min al-harir haram wal hamra min ghairi man li hadisi naha an
mayathiratil arjuan. Dia Syarah apa dia kata? ia adalah kushin atau alas yang biasanya diletakkan di atas pelana haiwan, tempat penunggang duduk yang dibuat oleh orang ajam daripada sutra. Okey lah, dah ada dah. Babun ni'ali sibtiyah. Bab sandal sibti wa ghairiha. Tak ada. Ada. Babun ni'ali sibtiyah wa ghairiha. Bab sandal sibti dan selainnya. Apa? Syarahan dia. Tak ada. Dia sandal sejuk lah, pergi pas lah. Weh, lambat delivery. Sandal lah. Sandal ni kasut macam mana? Yang kasut capal tu lah. Kalau selipar, sandal sedap sikit lah. Sandal tak sikit. Bab sandal daripada kulit yang dibuang bulunya. Sifti kan. Kan orang itu kita baca orang Turki, alamat dia pakai kasut yang ada bulu kan. Yang ni bulu tak ada. Beza sikit lah daripada cara orang yang biasa pakai ada bulu. Sibti Ma subita anha sya'ar. dibuang kulit. Ditutup betul ni. Sejuk lah. Dibuang kulit. Wa kana adara labsana bi sya'riyah. Maksud ada orang Arab pakai bersama bulu, tapi Nabi pakai lain sikit. Jadi maknanya jenis kasut Nabi ni pun tak sama semuanya dengan adat Arab waktu tu. Kan ada sahabat pakai tu. Orang yang tanya tu pakai kasut macam ni. Kata aku tengok Nabi pakai. Bab sandal sibti yang dalam kurungan yang dibuang kulit. Tak ada, tak sifti, tak ada. Sifti ni bukan nama. Sandal yang dibuang kulit. Bukan dibuang kulit. Sandal yang diperbuat daripada kulit yang dibuang bulunya. Yang dibuat daripada kulit yang dibuang bulunya. Jadi kita banyak cara terjemah macam kan, banyak dia bila benda tu dikekalkan Arabnya, sebab itu kan kata nama khas. Jadi kenapa dikekalkan nama Arabnya? Terjemah je lah. Dan selainnya. وبي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سعيد أبي مسلمة قال سألت أنسا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه قال نعم. Sulaiman bin Harb menyampaikan kepada kami, Hamad bin Zaid menyampaikan kepada kami daripada Sa'id bin Abu Maslamah. Katanya, aku bertanya kepada Anas, adakah Nabi SAW menunaikan solat dengan memakai kedua-dua sandalnya? Beliau menjawab, ya. Maksudnya haruslah. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبوري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأيتك تصنع 4 لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها قال ما هي يا ابن جريج قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبسني على سبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت من مكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى كان يوم ترويتي فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنه أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين وأما النعال السبتية فإن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها وأما الهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى ينبعث به راحلته. Abdullah bin Maslamah menyampaikan kepada kami daripada Malik, daripada Sa'id al-Maqburi, daripada Ubaid bin Jurayj, bahawa dia berkata kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, aku melihatmu melakukan 4 perkara yang mana aku tidak melihat seorang pun daripada sahabat-sahabatmu melakukannya. Dia bertanya, beliau bertanya. Beliau bertanya, apakah ia wahai Ibnu Jurayj? Aku berkata, aku melihatmu tidak menyentuh mana-mana rukun yang dalam kurungan sudut Kaabah, melainkan 2 rukun Yamani, iaitu rukun Yamani dan rukun Hajarul Aswad. Juga aku melihatmu memakai sandal yang tidak ada padanya sebarang bulu. Itu memang dia macam tu. Dia sandal siti kat, cuma dia ada buat
Tak. Segi buang. Sandal dari kulit yang dibuang bulunya. Yang tidak ada, yang daripada kulit yang tidak ada padanya yang dibuang dulu. Lagi Juga aku melihatmu mewarnakan pakaianmu dengan warna kuning. dengan warna kuning. Juga aku melihatmu jika berada di Mekah, orang ramai memulai berniat ihram apabila mereka melihat anak bulan Zulhijjah. Tapi engkau pula tidak akan berniat ihram sehinggalah pada hari Tarbiyah 8 Zulhijjah. Lalu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata kepadanya, adapun mengenai rukun sudut Kaabah, sebenarnya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuhnya kecuali 2 rukun Yamani. Tidak disunatkan Syamian tu untuk kita sentuh, cium, kucup, tak ada sunat. Menawi pun tegur tentang salah faham lah orang awam bila di Kaabah. Kemudian Manakala mengenai sandal yang dibuat daripada kulit yang dibuang bulunya pula, ataupun manakala mengenai sandal, aku melihat Rasulullah SAW memakai sandal yang tidak ada bulu padanya. tak ada, dia ada perkataan tu. Oh, dia juga. Wa amman ni'alu sibtiyah. Manakala mengenai sandal yang diperbuat daripada kulit yang tidak ada padanya sebarang bulu, aku melihat Rasulullah SAW memakai sandal yang tidak ada bulu, yang diperbuat daripada kulit yang tidak ada bulu padanya, dan berwuduk dengan menggunakannya. Oleh itu aku suka memakainya. Begitu juga warna kuning, aku melihat Rasulullah SAW mewarnakan dengannya warna itu. Oleh itu aku pun suka berwarnakan dengannya warna tersebut. Dan mengenai berniat ihram pula, kerana sesungguhnya aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berniat ihram dan kurungan memulakannya, melainkan haiwan tunggangan yang sudah pun bersiap sedia untuk bertolak. Aku tidak melihat Rasulullah. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berniat ihram. Ini dalam kurungan memulakannya. Bukan, tak pernah tu tak payah. Sesungguhnya aku tidak melihat Rasulullah SAW berihram sehinggalah benda tu berlaku sekali je. Masa Haji Wadak kan, mana buat haji sekali je. Dia tak pernah tu macam benda tu banyak kali berlaku. Faham tak? Dia tak boleh pernah. Tidak je. Kerana sesungguhnya aku tidak melihat Rasulullah SAW berniat ihram sehinggalah haiwan tunggangannya sudah siap sedia. Sehingga haiwan tunggangannya yang ba'is mula bergerak. Kan disunatkan mazhab Syafi'i, bila kenderaan daripada sembahyang sunat ihram naik kenderaan bergerak, bau niat Mula bergerak. Yang ba'is memang bergerak pun. Bergerak. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس وقال من لم يجد عليه فليلبس خفين والإقطاع ما أسفل من الكعبين. Abdullah bin Yusuf menyampaikan kepada kami, Malik mengkhabarkan kepada kami daripada Abdullah bin Dinar dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW melarang orang yang sedang berihram untuk memakai kain yang dicelup dengan za'faran atau waras. Baginda bersabda, sesiapa yang tidak mempunyai sepasang sandal, maka pakailah khuf dan potonglah kedua-duanya agar lebih rendah daripada kedua buku lali. Tadi terima lain. Dan potonglah kedua-duanya sehingga paras bawah buku lali. Kan barang macam tu kan sebelum terima. Kemudian tapi ini hanya boleh dibenarkan untuk bila kasut tak ada langsung, darurat, hajat. Bukan maknanya dalam keadaan biasa boleh pakai. Tak boleh. Sebab kan tutup jari walaupun bawah buku lali. Tutup jari, tutup tumit mana boleh. Ini kalau memang tak ada langsung, yang ada yang tu je. Boleh pakai tapi usahakan paling kurang jangan pakai tutup buku lali. Ini bukan keadaan normal ni. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن له إزار فليلبس السراويل ومن لم يكن له نعلان فليلبس
khuffaini. Muhammad bin Yusuf menyampaikan kepada kami, Sufyan menyampaikan kepada kami daripada Amr bin Dinar, daripada Jabir bin Zaid, daripada Mu'abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang tidak memiliki izar, dia buat dalam kurungan kain bahagian bawah. Izar terjemah je lah. Terjemah. Orang siapa yang tidak mempunyai kain sarung, Kain sarung, Maka pakailah seluar. hendaklah dia memakai seluar. Ini darurat ni, tak kena dam. Sebab kalau dia tak ada kain, kalau dia ada seluar, kalau dia tak pakai seluar, dia telanjang. Telanjang tu haram, darurat. Jadi dia pakai seluar dan dia tak kena dam. Tapi kalau satu orang dia kain ada, seluar ada, tapi dia pakai seluar tu sebab dia sakit, kalau pakai kain dia mudarat, medam. Kemudian Dan sesiapa yang tidak memiliki sepasang sandal, maka pakailah khuf, sandal lah. Sebelum ni tak terjemah sandal pun, kasut. kasut je kan. Kasut lah. InsyaAllah kan Silmi dia belum begini lagi. Oh, daripada mana lah, yang dia yang berhubung ni antara mustalahat untuk makna marfu'. Macam tu kita terjemah macam marfu' lah. Daripada Sayyidina Abu Hurairah yang beliau meriwayatkannya secara marfu' kepada Nabi. Bukan yang tak ada, daripada Sayyidina Abu Hurairah beliau meriwayatkannya secara marfu' kepada Nabi. Okey. Macam dah habis dah tadi. Allahumma salli ala Muhammad. Apa tadi? Last tadi apa? Maka Bab seterusnya apa? Hadis baru babu yang berda'u Babun yabda'u binti Ali al-Yumnah. Siapa? bin Ali. Ha? Oh, mana tadi? Masbuqan Za'bar qala wa lam yaqul haddatsana Muhammad bin Yusuf tadi ya. Ada. Babun yabda'u, yang dalam ni binti Ali al-Yumnah, bukan bin Ali. Dalam naskah lain bin Ali. Naskah kita binti Ali al-Yumnah. Bab memakai kasut, bab dimulakan dengan memakai dimulakan dengan memakai kasut sebelah kanan. Kalau dia macam bab memulai dengan memakai kasut yang kanan. Dimulai dengan memakai kasut. Seterusnya yubda lah baca dia. Yubda. Yubda ke yabda? Yubda. Yubda. Dia sebab apa? Dimulai. Memulai. Oh, memulai yabda. Yabda memulai. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في طهوره والترجل وتنعله. Hajjaj bin Minhal menyampaikan kepada kami, Syu'bah menyampaikan kepada kami, katanya Ash'ath bin Sulaim mengkhabarkan kepada kami, katanya aku mendengar bapaku dia menyampaikan daripada Masruq daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Nabi SAW suka untuk mendahulukan yang kanan dalam bersuci, menyikat rambut dan memakai kasut. Memakai kasut. Banyak lagi ni kita ulang tak? Memakai kasut, jelaslah. Babun yanzi'un na'la ataupun yunza'un na'lul yusra. Jadi tambah na'lahu. Itu dalam naskah lain. An-na'al tak ada hu. Okey. Bab memulai dengan menanggalkan kasut yang kiri.
Memulai dengan menanggalkan. Mulai dengan menanggalkan kasut yang kiri. Memulai itu tak ada lah dalam ni. Bab ditanggal kasut yang kiri terlebih dahulu. Terlebih dahulu tambah. Bab ditanggal kasut sebelah kiri terlebih dahulu. Dia masalah makruh pakai kasut berdiri tu ada dalam Tirmizi kan. Oh ni kita baca. Tapi hadis dhaif. Bukhari tak bawa lah masalah tu. 8 kan baru ni baca kan. Ha? Makruh pakai kasut berdiri. Boleh? Tak ada. Saya dah ada dah. Kopi. Dia orang semua nak. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي زناد عن العرج عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكون اليمنى أولاهما تنعل وأخرهما تنزع. لتكون اليمنى وأخراهما لتكون اليمنى أولاهما تنعل وأخراهما تنزع. اللهم صل وسلم. Abdullah bin Maslamah menyampaikan kepada kami daripada Malik, daripada Abu Zinad, daripada Al-Araj, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya salah seorang daripada kalian memakai sandal kasut, maka mulailah dengan kasut yang kanan, dan jika hendak menanggalkannya pula, maka mulailah dengan yang kiri. Hendaklah kasut sebelah kanan yang paling awal dipakaikan antara kedua-duanya, dan yang paling akhir sekali ditanggalkan. Babun la yamshi fi na'lin wahidah. Bab tidak berjalan dengan hanya memakai satu kasut. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي زناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفيهما جميعا أو لينعلهما جميعا. Abdullah bin Maslamah menyampaikan kepada kami daripada Malik, daripada Abu Zinad, daripada Al-Araj, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang daripada kalian berjalan dengan hanya memakai satu kasut, ini sebelah sahaja. Hendaklah dia sama ada menanggalkan kedua-duanya sekali atau memakai kedua-duanya bersama, bukan hanya pakai salah satu sahaja. Tak perlu pun. Faham itu. Bukan tu anda padam daripada bukan lah. Babun qibalani fi na'lin wa man ra'a qibalan wasi'ah. Wahidan tadi. Tak ada. Wa man ra'a qibalan wasi'ah. Ini masalah kasut. Lagi satu hadis tentang bab tentang kasut Nabi. Bab dua tali pada satu kasut, dan sesiapa yang berpendapat satu tali pada kasut. Perkara ini adalah luas. Tak. Dan orang yang berpandangan boleh satu tali yang lebar. Dia ada satu kasut kita pakai dua tali. Ada satu lagi, satu je dia punya tali dia. Kalau pakai sandal tu, tali dia satu je. Kalau pakai selipar dua, kan? Sebab dua tali pada satu kasut, dan orang yang berpandangan boleh satu tali yang lebar. Satu tali yang lebar pada kasut. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا أنس أننا على النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان. Hajjaj bin Minhal menyampaikan kepada kami, Hammam menyampaikan kepada kami daripada Qatadah, Anas radhiyallahu anhu menyampaikan kepada kami bahawa kasut Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki dua tali. وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك أن عليهم لهما قبال فقال ثابت البناني هذه نعل النبي صلى الله عليه وسلم.
Muhammad menyampaikan kepadaku, Abdullah mengkhabarkan kepada kami, Isa bin Tuhman menyampaikan kepada kami, katanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu keluar menemui kami dengan membawa seorang kasut yang mana kedua-duanya memiliki 2 tali. Sabi Al-Bunani berkata ini adalah kasut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam bab ni tak adalah sebut tentang masalah qibal wasi' dalam hadis ni. Maknanya dia punya munasabah tu kena tengok dalam syarah lah macam mana dikeluarkan masalah qibal wasi'. Yang ada 2 tali. 2 tali. Mungkin ada isyarat pada riwayat lain. Kita tengok dalam syarah. Babul qubbatil hamra min adamin. وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن أبي زائدة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة حمراء من آدم ورأيت بلالا أخذ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يبتدرون الوضوء فمن أصاب منه شيء فمسح به ومن لم يصب منه شيء أخذ من بلل يد صاحبه. Panjang bab libas Bukhari. Kemisi itu surat je 3. Banyak agak tak banyak sangat. 3-4 je. Ini pun insya-Allah. Sebab khemah berwarna merah yang terbuat daripada kulit. Muhammad bin Ar'arah menyampaikan kepada kami, katanya Umar bin Abu Zaidah menyampaikan kepadaku daripada Aun bin Abi Juhaifah daripada bapanya, beliau berkata aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia ketika itu baginda ketika itu baginda berada di dalam ketika itu baginda sedang berada dalam sebuah khemah berwarna merah yang diperbuat daripada kulit. Aku melihat Bilal memegang air wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang ramai saling berebut air wuduk tersebut. Siapa yang mendapat sesuatu daripadanya sebahagian air itu, maka dia akan mengusap dengannya air itu. Manakala sesiapa yang tidak mendapat sesuatu pun daripadanya, maka dia akan mengambilnya daripada tangan sahabatnya yang basah. Ini tabarruk lah. Jelaslah tabarruk. Wabi qala haddathana Abu al-Yaman qala akhbarana Shu'aib an az-Zuhri qala akhbarani Anas وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار وجمعهم في قبة من آدم. Tak ada. Dia macam mana? Akhbarani Anasun lagi. Wa qala al-Layth. Ha. Wa qala al-Layth. Abu Yaman menyampaikan kepada kami, Shu'aib mengkhabarkan kepada kami daripada Az-Zuhri. Anas bin Malik mengkhabarkan kepadaku dalam cabang riwayat, cabang sanad yang lain. Dalam cabang sanad yang lain. Al-Layth pula berkata, Yunus menyampaikan kepadaku daripada Ibn Shihab, katanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengkhabarkan kepadaku, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan kepada kaum Ansar dan mengumpulkan mereka dalam sebuah khemah warna merah yang dibuat daripada kulit. Ini berlaku peristiwa masa Hawazin. Mereka mengadu orang muda tu kan. Dah lupa kita ni. Panggil tarikh balik. So babu ayat syih kibalan wasi'ah. Macam mana istinbat dia? Tu dia nak apa? Nak istidlalkan macam mana juzuk kedua tu, qibalan wasi'ah. Ayat agak tak ada sebutlah hadis. Imam Zakaria punya taujih, Syekhul Hadis Maulana Zakaria firmatnya ke usul juzuk Imam Bukhari ni pun riwayat keterak isalakia jin min ba'd asal se ek tasami ka zikr maqul. Riwayat cungki Imam Syarah sama kaedah biasa. Maksudnya Imam Bukhari dia sebut qibal wasi'ah untuk isyarat kepada riwayat yang ada sebut qibalan wasi'ah. Dan bila tak sebut riwayat itu kerana tidak mutabik dengan syarat beliau, dia tak sebutlah. Dus dia hadis ni qubban min adam, lagi tersenai lakin usr.
tafsir dia ada dua hadis kan? Dah. Hadis yang kedua tu tak ada sebut merah kan? Hadis yang kedua tu tak sebut merah. Tak sebut. Tak perlu tak. Yang terjemah ya. Tak ada. Sekejap. Cuma lakin usul hadis sebenarnya wahi sabiqah qubah murad. Tapi tak perlu sebut sebab dia tak akan menonjolkan keunikan riwayat tu. Memang maksud kubah tu warna merah. Tapi kalau kita bubuh merah tu, dia tak, keunikan tu tak timbul lah. Orang syarah tu kubah merah yang nombor 2 tu, kubah apa ni, kemah tu maksudnya yang pertama tu. Tapi masa jemaah yang sebut kan. Walaupun ada maknanya, maksudnya dua perkara ni peristiwa yang sama lah. Dua riwayat ni peristiwa yang sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Babul julusi, peristiwa yang sama atau kemah yang sama lah. Kemah tu mungkin bawa tukar-tukar kan. Babul julusi ala al-hasiri wa nahwihi. Bab duduk di atas tikar dan yang sepertinya. وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي ويبسطه بالنهار فيجلس عليه فجعل الناس يثوبون الى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا فاقبل فقال ايها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. كان يحتجر حشرا بالليل فيصلي عليه. Tak ada. Fayusalli. Maksudnya alaihi lah. Muhammad bin Abu Bakar menyampaikan kepadaku, Mu'tamir menyampaikan kepada kami daripada Ubaidullah, daripada Sa'id bin Abu Sa'id, daripada Abu Salamah bin Abdul Rahman, daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat batas dalam kurungan seperti dinding bilik dengan tikar di malam hari, lalu mendirikan solat di dalamnya dan membentangkannya tikar itu pada waktu siang, lalu duduk berehat di atasnya. Maka orang ramai pun kembali berkumpul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjemah apa? Membuat batas kan? Membuat batas. Yalah, kepung lah, tutup. Bila nak solat malam, tikar tu dibuat jadi pengepung. Bila siang guna untuk tidur, baring, duduk. Ini diterjemah macam mana? Buat batas lah. Maknanya buat batas supaya orang tak masuk. Kemudian dan membentangkannya tikar itu pada waktu siang, lalu duduk berehat di atasnya. Maka orang ramai pun kembali berkumpul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka mendirikan solat dengan mengikuti solat baginda. Jumlah mereka menjadi banyak. Oleh itu baginda sallallahu alaihi wasallam mendekati mereka dan bersabda, "Wahai sekalian manusia, ambillah, ini lakukanlah daripada amalan-amalan yang kamu mampu amalkan, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak bosan sehingga kalian bosan, dan amalan yang paling sehinggalah kalian yang akan bosan. Dan amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang berterusan diamalkan sekalipun sedikit. باب المزرر بالذهب. وقال الليث حدثني ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أن أباه مخرمة قال يا بني إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت علي أقبية فهو يقسمها فاذهب بنا إليه. فذهبنا
أن النبي صلى الله عليه وسلم في منزله فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في منزله فقال لي أي بني أدعو لي النبي صلى الله عليه وسلم فعظمت ذلك وقلت أدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بني إنه ليس بجبار فدعوت فخرج عليه قباء من ديباج مزرر بالذهب فقال يا مخرمة هذا خبأناه لك فأعطاه إياه. Bab hutang daripada emas. Butang daripada emas. Butang daripada emas. Yang berbutangkan emas. Membuat hutang daripada emas. Wa huwal musyaddad bil azrar. Dia dua benda, satu kain, satu butang. Kain tu butang dia tu emas. Tu masuk muzarrar yang dipakai butang emas. Dia butang. Itu dia apa? Butang daripada emas. Sebab butang daripada emas. Kan. Yang berbutang emas. Kalau paling kurang terjemahan dia. Bukan butang tu. Kain yang berbutang emas. Sekejap terjemah. Muzarrar वो कपड़ा जिसमें सोने के बटन लगे हुए. Kat sini pun alamat ini kata babu fi dzikri lubsi thiyabil muzarrari bizahab. Pakaian yang berbutang emas. Tajuk dia. Kemudian Bab pakaian yang berbutang emas. Al-Laits berkata Ibnu Abi Mulaikah menyampaikan kepadaku daripada Al-Miswar bin Makhramah, sesungguhnya bapanya Makhramah berkata kepadanya, wahai anakku, sungguh telah sampai kepadaku bahawa Nabi SAW telah diberi aqbiyah. Dah terjemah dulu aqbiyah. Dan baginda membagikannya. Marilah pergi bersama kami kepadanya. Kami pergi. apa dia? Fazhab bina. Marilah pergi bersama kami kepada baginda. Kami pergi dan mendapati Nabi SAW berada di rumahnya. Dia berkata kepadaku, Beliau berkata kepadaku, wahai anakku, panggilkan Nabi SAW untukku. Aku merasakan hal itu sangat berat. Maka aku berkata, aku memanggil Rasulullah SAW untukmu. Dia berkata, wahai anakku, sesungguhnya baginda bukanlah seorang yang zalim. Beliau lah. Beliau berkata. Perkataan ni tak ada kan riwayat sebelum ni. Apa panggil Rasulullah? Bukanlah garang. Kan apa macam apa? Zalim. Beliau berkata, wahai anakku, sesungguhnya baginda bukanlah seorang yang zalim. Seorang yang apa? Jabbar ni bukan zalim tu. Kan. Jabbar tu dia kena terjemah, bayangkan makna keras lah, kasar, deber, macam tu lah. Tapi dia ada isyarat juga. Jabbar tu maksudnya dia bukan, Jabbar ni maksudnya macam penguasa lah. Penguasa lain muamalat dia dengan orang. Dia bukan Jabbar. Bukanlah apa tadi? Bukanlah Rasulullah itu, sesungguhnya baginda bukanlah seorang yang innahu laisa jabbar. Saya tengok Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innahu laisa jabbar. Sesungguhnya sesungguhnya baginda itu bukanlah seorang yang
seorang penguasa, seorang seorang apa? Yang apa? Syur? Seorang penguasa yang keras. Boleh lah. Penguasa yang keras. Lalu di Makhramah ni, dia ni di tulisan syarah ni orang yang agak kasar akhlak dia. Panggil. Kemudian tapi dia ada iman. Dan syarah ni kata ini menunjukkan dia tu ada iman. Maksudnya dia kenal Nabi. Sifatkan Nabi dengan sifat ni. Kemudian Akhirnya aku memanggil baginda. Lalu baginda bukan keluar. akhirnya lalu Lalu aku memanggil baginda. Lalu baginda keluar dan padanya qaba daripada dibaj yang mempunyai butang daripada emas. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Makhramah, aku menyimpan ini untukmu. Lalu kami menyimpan ini. Khaba'na. Kami menyimpan ini untukmu. Lalu baginda memberikannya kepadanya. Baginda memberikannya kepada Makhramah. Ya tu Makhramah. Babu khawatimiz zahabi. Terjemah? Cincin emas. Cincin emas. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن 7 نهانا عن خاتم الذهب أو قال حلقة الذهب وعن الحرير والاستبرق والديباج والميثرة الحمراء والقس وآنية الفضة وأمر ب7 بعيادة المريض واتباع الجنائز والتشميط العاطس ورد السلام وإجابة الداعي وإبرار المقسم ونصر المظلوم. Adam menyampaikan kepada kami, Syu'bah menyampaikan kepada kami, Asy'ath bin Sulaim menyampaikan kepada kami, dia berkata, aku mendengar daripada Muawiyah bin Suwaid bin Muqarrin. Dia berkata, aku mendengar Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW melarang kami 7 perkara. Dalam riwayat ni cukup 7. Sebelum ni tak cukup kan? Jadi ni yang riwayat tu isyarat riwayat ni ya. Baginda melarang kami memakai cincin emas, atau baginda berkata lingkaran emas. Okey, atau baginda berkata lingkaran emas. Dan baginda melarang kami daripada sutera, istabrak, dibash, mitharah, warna merah, qasi dan daripada sutera, istabrak. Ada syarah ke semua? Dia tulis kat bawah. Tak ada kan? Tak, terjemah je. Istabrak tu nama. Sutera kasar, dibas sutera halus. Sutera daripada sutera halus, istabrak sutera kasar, sutera halus, dan sutera tu lagi dia semua koma. Dan apa ni, kain yang berbentuk sini. Kain misarah ni kain lapik kan. Hamparan berwarna merah yang diperbuat daripada sutera. Hamparan merah sutera, hamparan sutera merah. Terbalik. Hamparan sutera merah. Dan hamparan sutera merah kain berjalur sutera kesi. Kain berjalur sutera bekas perak. Berapa semua tu? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lah. Macam mana terjemah balik? Baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW melarang kami 3 perkara. Baginda melarang kami pakai cincin emas, atau baginda berkata lingkaran emas. Dan baginda melarang kami daripada sutera kasar, sutera halus, hamparan sutera merah, kain berjalur sutera, dan bekas perak. Baginda memerintahkan kami 7 perkara: menziarahi orang sakit, menghantar jenazah, mendoakan orang yang bersin, membalas salam,
memenuhi undangan, menunaikan sumpah dan menolong orang yang teraniaya. Memenuhi undangan orang yang menjemput. Kata anda ini tak terima. Memenuhi undangan orang yang menjemput, Okay. menunaikan sumpah dan menolong orang yang teraniaya. Apa dia? Apa? Menunaikan sumpah. Menunaikan sumpah. Kan? Ibraril muqsim ni bukan menunaikan sumpah. Menunaikan sumpah dia dua. Satu kita sumpah, kita tunaikan sumpah kita, bukan maksud hadis ni. Ni orang lain yang sumpah. Maksudnya dia mintakan nama Allah. Dia mintakan Allah untuk kita bagi. So kita tunaikan permohonan dia. Itu maksud ibraril muqsim. Ibraril muqsim apa dia? Tasdiq man aqsama alayka wa an taf'ala masalahu al-mutamis wa aqsama alayhi an yaf'ala wa qalu إذا وقيل امرأ من المسلم الحلف يكون معناه أنه لو حلف على أمر مسوى تقدير على تصديق يمينه كما لو أقسم ألا يفارق حتى Jadi kita kata nak terjemah macam mana? Ibraril muqsim ni. Dan menunaikan hajat orang yang meminta dengan nama Allah, dengan bersumpah. Orang yang meminta dengan bersumpah. Dengan nama Allah. Menunaikan hajat orang yang meminta dengan bersumpah dengan nama Allah. Dan membantu dan menolong orang yang teraniaya. Memenuhi undangan orang yang menjemput, dan menunaikan hajat orang yang meminta dengan bersumpah dengan nama Allah, dan menolong orang yang teraniaya. teraniaya. Wabi qala haddathani Muhammad bin Bashar qala haddathana Ghundar qala haddathana Ghundar haddathana Syu'bah an Qatadah an an-Nadhr bin Anas عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب وقال عمرو أخبرنا شعبة عن قتادة سمع النضر سمع بشيرا مثله. Muhammad bin Bashar menyampaikan kepadaku, Gundar menyampaikan kepada kami, Syu'bah menyampaikan kepada kami daripada Qatadah, daripada An-Nadhr bin Anas, daripada Bashir bin Nahih, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda melarang daripada memakai cincin emas. Dan Amar berkata, Syu'bah mengkhabarkan kepada kami daripada Qatadah, dia mendengar An-Nadhr, dia mendengar Bashir menyebutkan sama seperti hadis yang Sebab apa tadi guys? sama sepertinya sama seperti hadis yang sebelum. sama seperti lafaz hadis sebelum. Sama seperti lafaz hadis Lafaz hadis sebelum. sebelum ini. Lafaz hadis sebelum ini. Wabi qala haddathana Musaddad qala sebelum ini itu dalam kurungan lah. Wabi qala haddathana Musaddad qala haddathana Yahya an Ubaidillah qala haddathani Nafi'un an Abdillah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min dhahabin wa ja'ala fassahu mimma yali kaffa wattakhadahu an-nas farama bi wattakhadha khataman min wariqin aw fiddatin. Musaddad menyampaikan kepada kami, Yahya menyampaikan kepada kami daripada Ubaidullah, dia berkata, Nafi' menyampaikan kepadaku daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat cincin daripada emas dan meletakkan matanya ke bahagian telapak tangannya. Lalu orang ramai pun membuatnya. Maka baginda melemparkannya dan membuat cincin daripada wariq, perak. Atau Daripada wariq. Perak lah tu. Dia dua lafaz daripada wariq ataupun fiddah. Membuat cincin daripada perak. Bas. Tak payah. wariq itu tak payah. Daripada itu dia apa? Daripada Wariq, perak atau perak. wariq perak atau perak. Perak. Babu khatamil fiddah. Bab cincin perak. وبي قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو سامد قال حدثنا عبيد الله عن نافع. Tadi Abdullah tu bin Umar kan?
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي باطن كفه وناقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس مثله فلما رآهم قد اتخذوها رمى بي وقال لا ألبسه أبدا ثم اتخذ خاتما من فضة فاتخذ الناس خواتيم الفضة. قال ابن عمر رضي الله عنهما فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان الفضة في بئر أريس. من عثمان في الفضة قد وقع من عثمان الفضة في بئر أريس. Yusuf bin Musa yang menyampaikan kepada kami, Abu Usama menyampaikan kepada kami, Ubaidullah menyampaikan kepada kami daripada Nafi' daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat cincin daripada emas atau perak. Ya. Cincin daripada emas tak ada tu, atau perak dalam saya ni tak ada. Oh. Au fiddah tu tak ada. Kan ada kan dalam mata anda. Ittakhadha khataman min dhahabin tak ada. Lagi? Nabi Rasulullah SAW membuat cincin daripada emas dan meletakkan mata cincin ke arah telapak tangan. Baginda mengukir pada cincin itu Muhammad Rasulullah. Lafaz Muhammad Rasulullah. Sekejap, mengukir lafaz ke? Baginda mengukir padanya tulisan Muhammad Rasulullah. Lagi? Baginda mengukir padanya tulisan Muhammad Rasulullah. Maka orang ramai membuat cincin yang sepertinya. Maka tak kala baginda melihat mereka membuat seperti itu, maka baginda melemparkannya dan bersabda, aku tidak akan memakainya selamanya. Kerana baginda membuat cincin daripada perak dan orang ramai pun membuat cincin perak. Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata, maka cincin itu dipakai sesudah Nabi SAW oleh Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, sehingga Uthman terjatuhkannya di perigi Arif. Sehingga cincin itu terjatuh daripada Sayyidina Uthman. Apa dia? Sekejap. Hatta waqa' min Uthman al-fiddah. Sehingga cincin perak itu terjatuh daripada Sayyidina Uthman. Telaga Aris ni dekat Quba. Kau pergi masjid Quba tu, di belakang tu, dia ada telaga Aris. Itulah telaga yang jatuh cincin. Dulu boleh mandi, sekarang tak boleh, tak pagar. Babun haddathana. Dah. Sehingga cincin perak itu terjatuh daripada Sayyidina Uthman di perigi Aris. باب حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتم من ذهب فنبذه فقال لا ألبس أبدا فنبذ الناس خواتيمه. Bab Allah bin Maslamah yang mengatakan kepada kami daripada Malik, daripada Abdullah bin Dinar, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah SAW pernah memakai cincin daripada emas. Lalu baginda melemparkannya lantas bersabda, aku tidak akan memakainya selamanya. Orang ramai pun melemparkan cincin-cincin mereka. Bab cincin dalam Bukhari banyak. Mesti sikit je kan. Ini macam-macam tajuk ada. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا ثم إن الناس اصطنعوا الخواتم من ورق ولبسوها فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمهم تابعوا إبراهيم بن سعد وزياد وسعيب عن الزهري. Yahya bin Bukair menyampaikan kepadaku, Al-Laits menyampaikan kepada kami daripada Yunus daripada Ibn Shihab. Dia berkata, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyampaikan kepadaku, sesungguhnya pada satu hari dia melihat cincin daripada warik di tangan Rasulullah SAW. Baik. Perak. Perak. Cincin daripada perak di tangan Rasulullah SAW. Kemudian orang ramai membuat cincin daripada perak. Lalu mereka memakainya. Maka Rasulullah SAW melemparkan cincinnya dan orang ramai pun melemparkan cincin-cincin mereka. Yunus telah dimutaba'ah
Yunus telah dimutaba'ahkan oleh Ibrahim bin Sa'ad, Ziyad dan Shu'aib daripada Zuhri. daripada Az-Zuhri. Dia Ba- ada Waqala bin Musafir ada. Tak ada. Oh, dia ada tulis kat tepi ni. Qala bin Musafir an Az-Zuhri ara khatam tak ada. Tu padang. Matan dengan terjemahan ni. Dah. باب فصل الخاتم. وبه قال حدثنا عبدان وقال أخبرنا يزيد بن الزرعين قال أخبرنا حميد سئل أنس هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما قال أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه قال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لن تزالوا في الصلاة منذ انتظرتموها. Apa ni? Mundu. Sana apa? Ma. Mundu intazartumuha. Bab mata cincin. Abda menyampaikan kepada kami, Yazid bin Zurai mengkhabarkan kepada kami, Humaid mengkhabarkan kepada kami. Dia berkata, Anas ditanya, adakah Nabi SAW membuat cincin? Dia berkata, suatu malam baginda SAW melewatkan solat Isyak sehingga tengah malam. Dan baginda menghadap kepada kami dengan wajahnya, seakan-akan aku melihat kepada kilauan cincinnya. Baginda bersabda, sesungguhnya orang ramai telah solat dan tidur, sementara kalian terus berada dalam keadaan bersolat selama kalian menunggunya. Dia semai awal lah. Masa jual security lah. Ada juga zaman. Tak tahan lah, tidur semayang dulu lah. Ada yang tunggu lagi sampai Nabi semayang. Tapi tak pastilah mereka semayang tu dekat masjid ke, Masjid Nabi ke, ataupun main kat rumah. Dia semayang awal kan. Jadi apa? Sentiasalah kamu sesungguhnya kamu kalian terus berada dalam keadaan bersolat selama kalian menunggunya. Jadi sini munzu, jadi kena terjemah semenjak kalian menunggunya. Kalau ma tadi selama mana kan? Jadi munzu semenjak kamu tunggu tadi tu, kamu kira dalam solat. وبه قال حدثني إسحاق قال أخبرنا معتمر سمعت حميدا يحدث عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة وكان فصه منه. وقال يحيى بن أيوب حدثني حميد سمع أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. Ishaq menyampaikan kepada kami, Muhtamir mengkhabarkan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Humaid menyampaikan daripada Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW cincinnya diperbuat daripada perak dan mata cincinnya juga daripada perak. Yahya bin Ayyub berkata, Humaid menyampaikan kepadaku, dia mendengar Anas daripada Nabi SAW. Bab khatamil hadid. Bab cincin besi. Jadi tajuk ni Imam Bukhari buat sebab mazhab Hanafi kan tak dipakai cincin besi. Maka ia menunjukkan apa? Boleh ke tak boleh bab ini dibuat? Boleh. وابي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أنه سمع سهلا يقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت جئت أهب نفسي فقامت طويلا فنظر وصوب فلما طال مقامها قال رجل زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة قال عندك شيء تصدقها قال لا قال انظر فذهب ثم رجع فقال والله إن وجدت شيئا قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله ولا خاتما من حديد وعليه إزار ما عليه رداء فقال أصدقها أصدقها إزاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم إزارك إن لبسته لم يكن عليك منه شيء وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء فتنحى الرجل فجلس فرآه النبي صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي قال ما معك من القرآن قال سورة كذا أو كذا
أو قال كذا السوري شعراوي كذا السوري Qala suratun kada atau kada السور sana apa? li Tak ada lam. suwarin. كذا أو كذا أجا كذا أو كذا لسور دول كذا أو كذا لسور سورة كذا أو كذا لسور عددها دول sama. Kada kat sini kada wa kada. betul. كذا وكذا لسور عددها قال سورة كذا وكذا لسور عددها قال قد ملكتكها بما معك من القرآن. Abdullah bin Maslamah menyampaikan kepada kami, Abdul Aziz bin Abi Hazim menyampaikan kepada